Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan pengurusi Barisan Jawatankuasa, para imam, para bilal, asatizah, ustaz-ustaz, tuan guru, ustazah, para tetamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini tak lain hanyalah satu sahaja matlamat kita adalah untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita kenal Allah taala, mesti kenal. Macam mana kita nak datangkan cinta, nak dapatkan keredaan dia, sedangkan dia pun kita tak kenal. Bila kita tak kenal, maka sesuatu perkara yang kita buat semestinya bukanlah kita buat bersungguh-sungguh pada dia. Kalau satu orang yang kita suka, kita sayang, kita percaya, kita yakin dengan dia, kalau dia buat minta sesuatu, kita akan buat sebab apa? Sebab kita sayang dia, kita kenal dia, kita yakin dengan dia, kita rapat dengan dia. Bahkan dalam kehidupan ini, kalau kita sendiri tak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita beribadat tapi tak kenal Allah, seolah-olah dia jadi satu ritual ataupun satu adat, kebiasaan. Pasal apa buat macam ni? Dah biasa buat macam ni, buatlah. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, satu laporan di negara luar, di negara luar, ada satu jemaah dakwah pergi ke sana. Mereka sampaikan laporan, mereka mengatakan cari orang Islam tak jumpa. Tak jumpa. Tiba-tiba datang satu orang, dia kata, kamu Muslim? Ya, Muslim. Saya pun datuk nenek saya Muslim, dia kata. Datuk nenek saya Muslim. Kenapa kamu cakap macam tu? Kamu tak Muslim, saya tak Muslim. Macam mana kamu tahu datuk nenek kamu Muslim? Mai datang rumah. Datang rumah, dia tunjuk apa dia? Sejadah dengan Al-Quran. Sejadah dengan Al-Quran. Dia tahu ni sejadah dengan Al-Quran ni orang Islam saja yang pakai, dia kata. Jadi nak bagi tahu kat kamu, dia kata, datuk nenek saya Islam. Ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, bila benda ni jadi adat, ibadat dia tak jadi ibadat, jadi adat, maka dia tak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan orang tanya, sebab apa buat macam ni? Sebab apa kamu datang subuh-subuh biasa buat macam ni? Sebab apa? Dia macam jogging lah, dia kata. Pagi-pagi biasa saya jogging. Ni apa, orang Islam, saya Islam, adat saya akan datang semayang, bukan sebagai ibadat.
Sebab apa jadi adat? Sebab tak kenal Rabb Allah Subhanahu wa taala. Agak mesti kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita pada hari ini, pada rangkap yang kelima, iaitu pada muka surat yang ke-27, berkenaan dengan ketuhanan. Syair dia berbunyi begini: wa ba'du, wa ba'du, adapun selepas pada itu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, ataupun hendaklah engkau tahu, biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban untuk mengenal. Biwujubil ma'rifah, iaitu sesuatu kewajiban untuk mengenal. Apa dia? Min wajibillah 20 sifah. Iaitu mengenal akan apa? Mengenal min daripada perkara yang mesti, iaitu wajib bagi Allah, 20 sifah, iaitu 20 sifat. Panggil sifat 20. Dipanggilkan sifat 20. Akidah ini yang dipegang oleh masyarakat ramai dunia. Akidah sifat 20 ini. Selepas pendahuluan, penulis telah bermulai. Yang awal-awal dulu adalah pendahuluan dia, mukaddimah dia. Puji Allah, puji Nabi dan sebagainya, itu mukaddimah. Yang ini baru kita masuk berkenaan dengan ketuhanan. Maka perkara pertama yang dibincangkan dalam syair ini adalah ilmu yang dipanggil sebagai ilahiyat, iaitu ketuhanan. Ketuhanan, perkara-perkara yang bersangkut paut, yang berkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mesti diketahui oleh satu orang yang disebut mukallaf. Siapa dia mukallaf? Siapa dia mukallaf? Mukallaf, dia kalau daripada wazan bahasa Arab, mufa'al, yang dikenakan atas dia. Jadi kalau mukallaf adalah yang dipertanggungjawabkan. Kalau dalam wazan bahasa Arab, contoh kita belajar daraba, pukul. Ada yang selepas pukul, siapa yang pukul, orang yang dipukul, siapa yang dipukul, yang memukul siapa, begitu. Jadi kalimah mukallaf adalah pada wazan yang dipertanggungjawab, yang dipikul. Siapa dia yang memikul? Mikul apa dia? Memikul tanggungjawab syarak. Orang yang dipertanggungjawabkan dia kepada segala syarak. Kalau kata mukallaf ini, orang yang kalau dosa dia pikul sendiri, kalau pahala dia pikul sendiri. Begitu. Bila dinamakan mukallaf, segala kerja buat dia itu, kalau wajib, dia buat, kalau dia buat dapat pahala, pahalanya dia dapat. Kalau haram yang dia buat, dosa dia buat. Adapun orang yang tak mukallaf, yang mana perkara yang wajib pada dia, perkara yang wajib pada mukallaf tapi tak wajib pada dia. Contoh dia apa? Kita baru melepasi bulan yang barakah, iaitu bulan puasa. Adapun orang yang tak mukallaf, dia tidak mukallaf, kalau dia tak berpuasa, tak berdosa pada dia.
sebab dia tak diwajibkan. Siapa dia? Antaranya kanak-kanak. Kanak-kanak tak diwajibkan. Kalau kata dia mak ayah dia suruh puasa, kemudian dia tak puasa, tak berdosa pada dia. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf lagi. Bukan mukallaf lagi. Namun atas galakkan, kita boleh suruh dia puasa. Untuk ajar, untuk galakkan dia, boleh. Tapi kalau bab dosa pahala, belum pada dia lagi. Sama juga kalau benda yang haram pada mukallaf, tak haram pada dia. Contoh dia apa? Tuan-tuan jangan fikir pula makan babi ustaz. Orang yang tak mukallaf ni, kalau kita ambil contoh budak kecil, takkan budak kecil nak makan babi kot. Contoh mudahnya kita ambil pakai sutera. Pakai sutera haram pada mukallaf, pada dia belum lagi. Belum, tak kira haram pada dia. Baik. Adapun kategori mukallaf ini yang disebutkan di sini ialah yang pertama, orang yang telah cukup umur dia. Orang yang telah cukup umur, atau kita panggil bahasa mudahnya baligh. Start baligh tersebut, dia mukallaf. Dia mukallaf. Yang kedua, memiliki fikiran yang waras. Fikiran dia waras. Lagi pula sejahtera panca indera dia. Ini yang ketiga. Yang pertama baligh, yang kedua pemikiran yang waras, yang ketiga salimun, iaitu sempurna panca indera, sejahtera panca indera dia. Lagi pula orang yang telah sampai padanya seruan yang benar. Empat. Telah sampai seruan pada dia. Empat perkara. Yang pertama baligh. Baligh ni kita sedia maklum. Bagi perempuan hak umur dia berapa? Bagi lelaki hak umur dia berapa? Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan paling tinggi 13. Jadi selepas itu dia dikira mukallaf. Dia dikira sebagai mukallaf. Kanak-kanak, kalau contoh kita ada anak kita, umur yang telah sampai pada hak dia, tanda-tanda dia kadang-kadang antaranya peralihan suara, mimpi, keluar mani dan sebagainya. Maka itu adalah baligh. Apabila baligh, maka ibu ayah tak boleh nak bersenang-senang pada dia. Tak apalah, dia kecil lagi, dia tak tahu lagi. Sedangkan dia dah baligh, dia tanggung dosa dia dah. Dia dah tanggung dosa dia, dia dah tanggung pahala dia. Sebab apa? Sebab dia dah baligh. Dia dah baligh. Walaupun dia kecil, walaupun dia badan dia, kita panggil kecil je badan dia, macam budak darjah 3, 4, tapi umurnya dah besar. Dan dia waras, dia sempurna akal dia. Yang ketiga, selamat panca indera dia ini, ada yang mengatakan selamat daripada buta dan pekak secara serentak. Panca indera ni dia fokuskan kepada buta dan pekak. Namun sekarang kita dah ada teknologi yang cukup hebat. Kalau kata orang buta sekaligus pekak, kalau contoh dia tak dapat belajar,
Dia tak dapat belajar. Sebab apa? Sebab dia tak mendengar. Dia tak dengar. Dan dia pun tak tahu sebab dia buta. Menyebabkan dia tak melaksanakan perintah Allah walaupun dia waras dan dia baligh, maka dimaafkan. Sebab apa? Sebab tak sempurna panca indera dia. Tak sempurna panca indera dia. Namun bukanlah satu kelepasan bagi perkara tersebut bagi dia. Juga digalakkan dia untuk menyempurnakan tanggungjawab. Kalau perlu dia belajar, dia belajar. Tunjukkan dekat dia. Sebab dia buta, dia tak nampak. Kalau bisu boleh lagi. Bisu boleh lagi. Dia bukan buta, dia bisu. Kita boleh tunjuk kat dia cara semayang. Cara semayang macam mana kita tunjuk pada dia. Dia tengok kita semayang, dia pun angkat tangan. Rukuk, dia pun rukuk. Sujud, dia pun sujud. Kemudian dia tak buat, maka dia bertanggungjawab. Dia atas dosa yang dia tak buat perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dah dipertanggungjawabkan, dipanggil mukallaf tersebut. Sedangkan orang buta dan juga pekak tadi, kalau kata dia tak tahu dan tak ada siapa pun sampai pada dia, maka dia tak dikira sebagai mukallaf lagi. Tak dikira sebagai mukallaf. Sebab apa? Sebab dalam kitab mengatakan tak sejahtera panca indera dia. Tak sejahtera panca indera dia. Tapi baru-baru ni datang di pondok saya ustaz popular lah. Buta. Ustaz tu buta, tapi dia tak pekak. Dia buta saja. Dan dia hafiz Al-Quran. Dia datang, dia bawa lah satu alat. Mula dia tunjuk Al-Quran yang jenis tradisional untuk orang buta ni, yang jenis bintik-bintik itu kan. Saya tanya dia macam mana cara menghafal dia. Sama macam orang lain. Saya sentuh dia punya Al-Quran tu, kita pun tak faham lah. Tak faham. Dia buta. Tapi hati dia terang. Hafiz Al-Quran. Ramadan baru ni dia jadi imam. Merata orang panggil dia jadi imam. Dia datang. Dia nak dia nak beli Al-Quran. Dia sekarang mengajar di sekolah kita panggil di Ipoh lah. Mula saya ingat sekolah tahfiz untuk orang-orang yang buta. Rupanya tak. Dia kumpulkan orang-orang yang kita panggil kelainan upaya ni, tak kira agama. Dia kumpulkan satu sekolah. Jadi dia salah seorang tenaga pengajar bagi bahagian Al-Quran untuk orang buta. Kelas lain untuk orang lain lah. Kalau kelas agama ni, dia ajarlah agama, tapi fokus pada agama dan juga pendidikan di Ipoh. Ustaz tu dia datang tempat saya. Dia tunjuklah demo macam mana nak dia mengaji. Satu alat tu kat 5,000 ke berapa ribu dia, yang terbaru lah. Ringan dan mudah. Kalau tidak, saya angkat Quran dia tu, dia ada 2 jilid. Satu jilid tu pun dah berapa kilo dah. Saya kata macam mana Ustaz angkat dia tiap hari? Sebab waktu tu tak ada lagi alat yang terbaru ni. Alat tu universiti mana buat, import daripada Jerman tak silap ke Itali. Dia kata saya angkat je lah, nak buat macam mana dah. Berat pun berat lah dia kata. Tapi sebab saya suka dengan Al-Quran. Saya suka dengan Al-Quran. Dah tak nampak apa, Al-Quran lah peneman dia kata. Tapi kalau orang yang buta sekaligus dia pekak, maka kalau ikutkan, dia tak dikira sebagai mukallaf. Tak dikira sebagai mukallaf. Contoh, kalau kata dia tak tahu, kata dah berpuasa, dah masuk bulan puasa,
dia tak puasa, maka tak berdosa pada dia, sebab dia bukan mukallaf, tak cukup syarat. Dah sampai waktu solat, dia tak dengar azan. Sebab apa? Sebab dia pekak, dan dia tak nampak pun orang pergi solat. Maka tak dikira berdosa pada dia. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf, tak cukup syarat. Begitu. Tapi kalau ada orang pegang dia, ajak dia tarik untuk solat, maka dapat pahala pada dia. Dapatlah pahala berganda pada dia. Kalau ikut syaratnya, dia tak cukup sifat mukallaf tersebut. Begitu juga yang keempat adalah orang yang tak sampai seru. Contohnya apa dia? Contohnya dia duduk dekat ulu banat punya, tengah-tengah hutan. Hutan tu pula tak nak siapa pun biasa pergi. Hutan Amazon kita kata. Hutan Amazon. Orang pun tak sampai. Tiba-tiba ada kelompok ni duduk situ. Dia lahir kat situ, entah macam mana. Ratusan tahun dulu tok cucu nenek depa datang nak bina penempatan. Kemudian dah duduk situ berapa ratus tahun, terputus dengan hubungan luar. Tak tahu pun risalah agama tu tak sampai pada mereka. Maka mereka ini tak dikira berdosa. Mereka ini bukan mukallaf, atau kita panggil tak dipertanggungjawabkan kepada mereka akan dosa dan pahala. Macam mana orang tu? Maka kita boleh katakan mereka ini Allah Ta'ala tak seksa mereka. Sebab apa? Tak sampai pada mereka seruan untuk ajar mereka ini agama, kena sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka pun tak tahu siapa Allah Ta'ala. Namun kalau sampai pada mereka, walaupun satu orang yang mengatakan bahawa ketahuilah kamu bahawasanya kita ini ada Tuhan. Tuhan tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa Allah? Allah Rabb, Allah Tuhan yang menjadikan yang menjadikan kita, yang menjaga kita. Maka bila dia dah jadikan kita, dia menjaga kita, kita perlu buat pada dia sesuatu. Apa dia? Sembah dia, abdikan diri kita pada dia dengan cara macam mana? Ikut perintah dia. Apa dia suruh? Ibadat pada dia, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara automatiknya dia dah mukallaf. Dia dah kira sebagai mukallaf. Dituntut untuk dia, ataupun diberatkan pada bahu dia untuk melaksanakan, ataupun dipertanggungjawabkan kepada dia untuk memikul haram dan halal, dosa dan pahala. Itu dipanggil mukallaf. Yang kedua, dalam kitab ini mengatakan syair ini membicarakan berkenaan dengan ma'rifah, iaitu mengenal, mengetahui, mengenal dan mengetahui akan apa dia. Itulah mendapatkan suatu perkara di atas jalan yang pasti, lagi pula yang berbetulan, sepakat dengan kebenaran yang terbentuk daripada bukti yang tidak ada sangkaan padanya, dan keraguan pada, dan juga kekeliruan padanya. Yang ini adalah kita mesti mengambil percaya kepada Allah, percaya kepada agama ini, ataupun kita panggil akidah yang kita pegang ini, pada sesuatu yang terbukti. Terbukti, yang mana bukti tersebut disepakati oleh ramai orang, disepakati oleh para alim ulama akan perkara tersebut, yang mana bukti tersebut tak boleh kita nak sangkal pada dia, tak ada keraguan dan kekeliruan padanya,
iaitu berkenaan dengan apa dia? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia contoh dia ini sebenarnya dah masuk sikit pada hukum akal. Kita nak bagi tahu bahawasanya kita nampak tak Allah, kita tak nampak Allah. Kita nampak tak malaikat, kita tak nampak malaikat. Kita nampak tak syurga, neraka, tak nampak. Tapi kenapa kita buat? Kenapa kita buat? Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita keluarkan duit sedekah, bayar zakat dan sebagainya? Ini adalah satu bentuk keyakinan. Keyakinan ini yang mana disepakati oleh banyak orang dalam dunia ini. Statistik mengatakan bahawasanya agama yang paling dipercayai yang berlawan ni antaranya Islam dan juga Kristian. Islam dan juga Kristian. Kita kalau tengok yang di Malaysia aja, tuan-tuan, kalau kita tengok di Malaysia saja, nescaya serabut otak kita. Tahun 90-an, hujung 90-an nak masuk tahun 2000. Tak masuk tahun kita panggil milenium. Saya pergi ke Negeri Sembilan. Waktu tu ada program dengan MB Negeri Sembilan. Tak silap saya, Maulidul Rasul. Program Maulidul Rasul. Dalam ceramah dia bagi tahu bahawasanya waktu tu bukan waktu dia bagi tahu waktu tu dah masuk, saya dah masuk tahun 2000. Dia kata orang yang minta untuk keluar agama Islam, keluar agama Islam tinggi ni, dia kata. Borang tu tinggi ni. Kalau kata kotak ni tak apalah tinggi ni. Ni masalah kertas selai tu tinggi ni. Negeri Sembilan paling banyak orang minta, dia kata. Tapi bukan seluruhnya orang Negeri Sembilan. Orang daripada Sarawak, orang daripada ni banyak yang datang Negeri Sembilan mohon untuk tukar agama. Pasal apa tak tahu. Itu Negeri Sembilan. Negeri Perak pun tak, kita panggil tak kalahnya. Kalau tanya pada almarhum sahibus samahah, mufti kita almarhum Ustaz Harun Sani, Datuk Harun Sani juga mengatakan perkara yang sama. Perkara yang membimbangkan. Banyaknya pergi ke mana, nak minta ke mana? Agama Kristian. Agama Kristian. Kalau kita tengok di Malaysia lah. Tapi kalau kita tengok di luar negara, kalau kita tengok pula di luar negara, tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kita panggil padri yang besar, dia mengatakan boleh jadi 10 tahun lagi negara di Eropah akan dipenuhi orang Islam. Akan dipenuhi orang Islam. Sampai ada statistik mengatakan setiap 1 jam seorang atau 2 orang masuk Islam. Ini dunia. Jadi agama yang yang dipercayai ini antaranya berlawanan agama Islam dan juga agama Kristian. Dia tunjuklah statistik dia daripada tahun ke tahun. Dan banyak agama-agama yang dah tak diamalkan. Contohnya agama animisme. Kita dulu Malaysia pun ada agama animisme. Percaya pada kita panggil
tok nenek lah agak nak masuk hutan tok agak tumpah lalu ya, nak kencing kat hutan pun ada dia punya ni dan sebagainya. Itu dulu kepercayaan dulu, sekarang dah kurang dah agak. Mungkin ada lagi agak, mungkin ada lagi dan sebagainya. Itu agama. Kalau di Jepun ada juga agama animisme dan sebagainya. Ada yang tak makan sampai ke mati. Ada agama yang mana dia punya, kita panggil kuil dia tu atas bukit. Nak naik bukit tu dia bukan berjalan, naik bukit tu berguling. Guling sampai ke atas. Ada juga. Ada di India. Namun apa nak bagi tahu di sini bahawasanya kita nak mengenal wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, nak kenal, nak ketahui bahawasanya satu perkara yang jalan yang pasti pada agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada keraguan pada dia. Tak ada keraguan pada dia, walaupun kita tak nampak tapi kita yakin. Dan bukan kita seorang, ramai yang yakin, ramai yang meyakini akan agama tersebut. Agama yang bawa kesejahteraan, agama yang bawa kedamaian, agama yang mana Tuhan-Tuhan lain yang beratus-ratus Tuhan tak boleh bantu, pada Allah lah yang boleh membantu. Itulah siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Rabb kita. Rabb orang Islam. Keyakinan inilah yang mana kita nak timbulkan, kita nak tanamkan dalam hati kita, dan kita nak mengetahui bahawasanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu sifat yang paling sempurna, maha sempurna. Maha sempurna. Maha ni apa dia? Maha ni satu tingkatan yang paling atas, paling tinggi. Itu dipanggil maha. Sebab itu kita panggil mahasiswa. Berapa dipanggil mahasiswa? Mahasiswa ni adalah peringkat pelajar tu paling tinggi dah. Tak ada tinggi dah pada mahasiswa. Tak ada tinggi dah pada mahasiswa, tak ada lah. Itu dipanggil mahasiswa. Jadi bila dipanggil Allah ini memiliki segala sifat kesempurnaan, nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang dipanggil Tuhan, itu maka Allah yang paling sempurna. Allah yang paling sempurna. Tuhan lain yang bukan di Tuhan, dia sebenarnya tak Tuhan pun. Orang yang menjenamakan dia sebagai Tuhan, orang yang panggil dia Tuhan. Bila orang panggil dia Tuhan, orang kata dia ni Tuhan, tapi yang memanggil dia itu, dia beli Tuhan dia tu dekat orang yang dibuat, makhluk yang buat dia. Makhluk yang buat Tuhan, kemudian dia beli, dia sembah. Sempurna ke tu? Tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia dibuat oleh siapa dia? Makhluk yang menyembah dia, yang buat dia. Makhluk yang rendah buat dia, kemudian makhluk tersebut sembah dia. Layak ke dia bagi sebagai Tuhan? Tak layak. Ada juga yang mengatakan Tuhan ini dia ada rehat, Tuhan ada tidur dan sebagainya, Allah Ta'ala. Ataupun ada yang mengatakan Tuhan ini beranak, Tuhan ini berkahwin, ada isteri dan sebagainya. Maka Tuhan-Tuhan yang kita dipanggil begitu, dijenamakan begitu, maka dia tak sempurna.
Adapun Allah Subhanahu wa taala ini sempurnanya bagaimana kita baca dalam surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah itu dah menunjukkan bahawasanya Allah ini sangat-sangat sempurna, yang tak ada kekurangan pada dia. Bila dah dia sempurna, dia maha sempurna, maka lawan dia apa dia? Kalau dia ni dah maha sempurna, mustahil pada dia ada kekurangan. Mustahil pada dia ada kekurangan, sebab dah dipanggil sebagai maha sempurna, maha suci dia daripada segala kekurangan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penulis datangkan di sini hanya sahaja nak bagi tahu pada kita, kita kena tahu, bukan kena tahu, kita wajib tahu, kita wajib kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu daripada awal tadi saya beritahu, kalau kita tak kenal Allah, kita tak cinta Allah, kenapa kita beribadat pada dia? Kita sendiri tak percaya pada Allah, kita sendiri ragu-ragu pada Allah. Jadi apa kita beribadat pada dia ini? Nescaya ibadat yang kita buat tersebut, kita akan buat secara bahasa, saya tak tahu lah ni bahasa apa, tapi saya selalu sebut halal balai, acuh tak acuh, acuh tak acuh. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya bagi satu analogi. Ada satu orang, perbanding, saya bagi satu analogi ini, jadi tuan-tuan boleh tengok, boleh dengar, kemudian ya kita boleh fahamilah lebih sedikit. Ada satu orang ulama, dia beritahu, dia datang, dia kata satu orang pekerja, dia datang kerja, dia baru masuk kerja, dia kerja contohnya hantar surat, dia kerja dia hantar surat, dispatch orang panggil dekat pejabat. Dia datang, tak sempat nak makan, dia bawa lah bekal dan sebagainya, dia masuk pejabat dia, baru nak makan. Baru nak makan ni roti canai, baru nak makan canai, datang satu orang, ni mak, bos panggil, urgent, dia kata, bos panggil ni, urgent. Maka dia pun, apa dia buat? Bos panggil ni, dia letak makanan dia, dia jumpa bos. Bos, pasal apa bos? Bos dia kata, ni kita ada satu surat, ada banyak surat yang penting ni, kena selesaikan juga. Kena selesaikan juga hari ni, jauh ke tak jauh, kena selesaikan juga. Maka dia tak sarapan lagi ni, sarapan pun tak, okey tak apalah, dia bawa, dia pergi hantar, sebab ni urgent ni, penting ni, dia berkaitan dengan apa, jatuh bangun syarikat, untung syarikat. Dia pun hantar sampai tengah hari, sampai tengah hari dan sebagainya, sampai pejabat letih, baru sampai pejabat, baru letak kepala, baru nak makan. Lepas makan makanan yang pagi tadi, dia makan tengah hari, sandar, dah makan kenyang, perut kenyang, mengantuk. Dalam mengantuk tadi, dia dengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Apa dia buat? Mengantuk ni, tidur dulu. Tuan-tuan nampak tak? Satu ni bos,
Satu lagi yang memanggil siapa dia? Agah, raja yang memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Dua-dua kita panggil bos lah. Tapi sebab apa dia lebih takut dengan bos yang dunia dia? Sebab dia yakin bahawasanya bos yang dia ikut tadi ni, bos ni lah yang bagi duit pada dia, gaji dia. Agak bos dengan gaji yang bos ni bagi, dia boleh sara keluarga dia. Dia yakin begitu. Dia yakin begitu. Agak dengan duit tersebut dia boleh bayar hutang dia. Dengan duit tersebut dia boleh bawa keluarga dia melancong ke, repair dia punya keinginan dia ke, motor dia ke dan sebagainya. Sebab tu dia sanggup tak makan tak apa. Agak penat pun tak apa, panggil tu terus pergi. Agak tapi Rob, bos yang dunia akhirat ni, panggil dia, dia tak nampak, dia tak kenal agak bahawasanya yang sempurnakan rezeki dia tu, yang boleh dia dapat kerja, yang boleh dia laksanakan kerja yang bos dunia bagi tu, agak ni bos atas ni boleh je Allah Ta'ala dia nak buat tu, Allah Ta'ala bagi patah kaki, tak boleh buat juga. Motor rosak, tayar pancak, boleh buat. Agak yang bagi izin untuk dia sempurnakan kerja dia ni, bos atas tu, bos Allah Ta'ala yang lebih atas pada bos dia yang manusia ni. Tapi sebab dia tak kenal, dia kenal bos dia ini yang bagi rezeki pada dia, dia tak kenal bahawa bos Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada dia. Sabit tu kita nak bicara ni, kena kenal kena kenal betul Allah Ta'ala. Seperti mana kita kenal, kalau kita alert dengan bos kita yang manusia ni, yang kita anggap kalau kita tak ikut perintah dia, kita akan dibuang kerja. Kita anggap bila dibuang kerja tersebut, habislah rezeki saya. Sedangkan bila panggilan azan, bila panggilan bos yang maha bos, yang dialah yang menyempurnakan rezeki kita, dia biar je kita bila buat maksiat pun dia biar, bila kita buat ibadat pun dia biar lagi, dia balas dekat akhirat. Kita tak kenal dia, maka kita pun tak apalah, tidurlah dulu, nanti bila dah bangun barulah semayang. Tengok-tengok bangun dah masuk waktu yang lain, tak apa, boleh qada. Cuba kalau dengan bos manusia tadi, tuan-tuan nampak tak perbezaan kenal dengan mengenal tadi? Orang yang kenal dengan orang yang tak kenal, di situlah terpanggil kita nak kenal bahawasanya Allah Ta'ala ini maha sempurna. Kita kena kenal dia. Bila kita kenal dia, maka segala gerak kita buat dalam ibadat, kita akan buat sungguh-sungguh. Macam pekerja tadilah, sanggup tak makan untuk sempurnakan keinginan bos dia. Sebab yang saya beritahu tadi, dia tahu, dia kenal benda tersebut. Kalau tak kenal, dia akan buat ala-bala lah, acuh tak acuh. Apa akibat dia? Kalau kata dia buat hala-bala dekat bos manusia tadi, surat tak sampai dan sebagainya, bos akan marah pada dia, bos akan tak suka pada dia. Kalau dengan Allah, kalau kita tak buat, Allah akan murka dengan kita. Kita tahu, saya tak buat dengan ni, Allah Ta'ala murka pada saya. Kalau saya buat ibadat ni, saya sempurnakan kewajipan, tapi saya buat acuh tak acuh, kita tak tahu bahawa Allah Ta'ala murka kita pada kita. Tapi kita kata, tak apalah, bukan ada siapa sangat pun, bukan ada apa-apa pun. Kita kata Allah Ta'ala bukan ada apa-apa pun. Kalau kita buat, janji kita buat, kita kata janji kita buat. Istilah kita panggil lah, janji kita buat daripada tak buat langsung. Sebenarnya bukan begitu. Itu ayat orang yang tak kenal Allah Ta'ala. Bila dia kenal Allah Ta'ala ini, dia akan buat betul-betul. Dia akan buat ibadat tu sempurna 100%, tumpuan dia bagi kepada Allah.
Agak bila dia kenal Allah, maka segala aktiviti kehidupan dia agak yang halal dia akan buat, yang haram dia akan tinggalkan, termasuk yang syubhah. Orang tak kenal Allah, walaupun dia Islam, dia terima rasuah. Dia berani terima rasuah. Sebab apa? Tak kenal Allah Ta'ala. Agak dia boleh buat apa, dia Islam. Agak dia Islam, tapi dia boleh buat berlaku tak adil di antara pekerja-pekerja dia. Agak ataupun dia khianat. Sebab apa? Punca semua-semua ni bila kata dia tak kenal Allah Ta'ala. Jadi penulis datang ni, kita perlu kenal. Kenal ni bukanlah kenal sebagai kenal. Oh, siapa tu? Mak mana? Tu mak tu. Oh, kenal. Kenal bukan kenal macam tu. Kenal betul-betul kenal. Agak kenal yang bagaimana Allah Maha melihat. Bila Allah Maha melihat Allah Ta'ala secara basar, walaupun ada lapisan yang menghalang, Allah nampak kita, kerja buat kita. Agak Allah nampak kerja buat kita ini. Bukan setakat nampak, Allah nampak hati kita. Hati kita nak baik ke, jahat ke, agak apakah pandangan kita pada Allah dan sebagainya. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu segala-galanya. Jadi sebab apa Allah Ta'ala masih biar pada kita? Sebab inilah ujian. Sebab dunia ni adalah ujian pada kita. Allah tak hukum kita terus. Sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dalam hadis kursi mengatakan, Allah Ta'ala biar kita buat agak. Dalam hadis kursi yang panjang, dia kata, wahai hamba-Ku, agak, kamu ni telanjang, dia kata, agak, akulah yang bagi pakaian pada kamu, maka mintalah pakaian pada aku. Wahai manusia, dia kata, wahai hamba-Ku, ya ibadi, agak, kamu ni dalam keadaan kelaparan sebenarnya, akulah yang menyempurnakan makan kamu, maka mintalah pada aku. Agak, wahai hamba-Ku, Allah Ta'ala katalah di kursi, agak, kamu ni dalam keadaan kehausan, aku yang menyempurnakan apa, haus dahaga kamu, hilangkan dahaga kamu, mintalah pada aku. Agak banyak hadis tersebut ada Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-Ku, agak, kamu berdosa pada malam hari, kemudian kamu mohon ampun pada aku pada siang hari, dan aku ampunkan pada kamu pada siang tersebut. Agak, kemudian kamu buat dosa pada siang tersebut, kamu mohon ampun pada malam hari, aku akan ampunkan kamu. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Dia tunggu kita. Agak, kita buat dosa, Allah tunggu kita. Minta ampun tak minta ampun. Kalau kita minta ampun, Allah ampunkan kita. Agak, tak ada satu orang, tuan-tuan, kalau satu orang yang dia ini paling kaya, billionaire, agak, di dunia dia paling kaya, dan dia boleh bagi sedekah ke, agak, berapa yang dia nak. Tapi ada tak, kalau kata ada satu orang buat dia marah, agak, buat dia marah sangat-sangat, kemudian minta maaf, agak, buat marah lagi, minta maaf, marah lagi, minta maaf, adakah dia boleh mampu maafkan? Agak, seperti mana Allah memaafkan hamba dia. Bukan satu orang. Contoh, satu orang dia hidup 80 tahun, agak, 80 tahun dia hidup, rasa-rasa kesalahan yang dia buat tu seolah-olah dia hidup 1000 tahun. Kesalahan dia saja, agak, tapi berapa banyak yang Allah Ta'ala ampunkan dia dosa dia. Berapa banyak Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bahaya. Satu orang yang mana dia walaupun dia tak beriman pada Allah, agak, dia tak beriman pada Allah, Allah selamatkan dia daripada bencana berapa banyak. Jadi sebab tu kita kenal Allah Ta'ala. Bukan kenal Allah Ta'ala sebagai dasar-dasar. Kita betul-betul nak kenal Allah Ta'ala. Agak, bila kita betul-betul kenal Allah, maka segala kerja buat ibadat kita rasa manis. Agak, sebab apa? Sebab dah kenal. Hari ni kita belum kenal, betul-betul kenal, belum.
Belum betul-betul kenal Allah Ta'ala. Kita hanya kenal Allah pada nama. Pada nama. Orang beritahu Allah Ta'ala kuasa. Oh, kuasa. Macam kita dengar harimau. Kita kata harimau tu garang, harimau tu dia mengaum, dia kuat. Oh, kuat harimau. Nampaklah harimau, tapi tak berasa apa. Cuba kalau harimau tu kita dengan dia tak ada halangan apa-apa. Ni saya harimau depan ni, tepi ni harimau. Ataupun harimau duk tengok ayah kita duduk sini. Rasanya ketak lutut tu. Duk fikir ajal maut dah sampai dah ni. Dekat zoo boleh lah kita tengok harimau. Tu harimau, tiger kita kata tunjuk anak kita, tiger. Anak kita pun tiger. Cuba kalau terlepas dekat kita, sebelah kita ni. Tu dia. Silap bulan kita terkejut dia punya kandang dah. Nak lari pada dia sebenarnya pasal. Baru kita kenal harimau tu macam mana. Kita duk kenal harimau tu daripada orang, dan kita tengok macam tu je. Macam kita kenal Allah Ta'ala lah. Kita duk kenal Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala. Kita pun semayang, tapi sempurna tak? Sebab apa? Tak betul-betul kenal. Jadi insya-Allah takat tu dulu. Kita akan masuk pada fasal, iaitu berkenaan dengan hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Pada bulan yang akan datang insya-Allah. Segala kekurangan saya mohon maaf. Mungkin tersilap cakap, mungkin ada maklumat yang tersalah dan sebagainya. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita bicarakan ini ada manfaat dan pada saya dan juga pada semua. Moga-moga kita dapat amalkan, timbulkan kecintaan, pengenalan kita pada Allah yang mendalam. Wallahu ta'ala alam. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.